Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seorang pekerja ladang kelapa sawit di Ulu Sungai Ari Palingan ditemui mati dipercayai ditembak menggunakan selaras napang patah pada malam Isnin. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansur, mangsa Fabian Janti Lebau 26 ditemui mati tertiarap di tepi jalan masuk ladang tersebut pada sekitar pukul 7 malam oleh salah seorang pekerja ladang terbabit. Selain ditembak pada bahagian rusuk badan, mangsa juga menerima beberapa kesan tetakan di kepala. Setakat ini, polis telah menahan 3 orang individu berumur antara 20 dan 30 tahun bagi membantu siasatan. Datuk Mazlan yang mendedahkan kes ini kepada pemberita RTM di Kuching turut berkata pihaknya turut menjumpai beberapa kelongsong peluru senapang patah kira-kira 100 meter dari lokasi mayat dijumpai. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang lelaki warga negara Indonesia dilaporkan terjatuh ke laut ketika sedang menjala ikan di pantai Samalaju, Bintulu. Menurut pengarah maritim daerah DM12 Bintulu, Kapten Maritim Aminuddin Abdul Rashid, mangsa yang dikenali sebagai Aminuddin 36 tahun merupakan pekerja kontrak di OM Material Samalaju. Katanya kejadian tersebut dilaporkan berlaku pada pukul 6.45 petang Isnin lalu ketika mangsa sedang menjala ikan bersama beberapa orang rakannya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Bintulu telah mengerahkan sebuah bot dengan kekuatan 4 anggota ke tempat kejadian yang terletak 21 batu nautika dari Pelabuhan Bintulu. Pasukan Polis Marin Bintulu juga turut menghantar sebuah bot dengan kekuatan 3 orang anggota. Operasi mencari dan menyelamat ACR ini turut disertai anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Bomba dan Penyelamat Samalaju dan Polis Bantuan Samalaju. Operasi ACR yang dilakukan setakat pukul 6 petang semalam masih belum berjaya menemui mangsa. Sarawak mengaluk-alukkan pelabur tempatan dan luar negara terutama berkaitan bidang teknologi moden. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggat Embas memberitahu ia bagi membolehkan kerajaan negeri memanfaatkan teknologi tersebut dan meningkatkan ekonomi dalam pelbagai sektor. Jelasnya antara sektor yang dapat dimanfaatkan ialah industri halal, pemprosesan teknologi tinggi termasuk elektrik dan elektronik selain pemprosesan produk hiliran pembalakan, minyak dan gas. Datuk Amar Douglas Unggat memberitahu demikian dalam ucapannya semasa menerima kunjungan hormat delegasi wilayah Fujian yang diketuai Naib Gabernernya Hong Jie-shi di Kuching. Jelasnya hubungan persahabatan dan perdagangan di antara Sarawak dan wilayah Fujian di China itu yang terjalin selama ini telah memanfaatkan penduduk serta komuniti perniagaan dalam membangunkan sosio-ekonomi kedua-dua pihak. Negara China merupakan rakan niaga penting bagi Sarawak dan menjadi sumber pelaburan terus asing bagi negeri ini sejak beberapa tahun lepas. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan, Perdagangan Pelaburan dan Industri, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, tahun lepas China merupakan rakan dagang ketiga penting Sarawak. Tahun lepas, jumlah ekspor Sarawak ke China direkodkan sebanyak 7.4 bilion ringgit, manakala import pula sebanyak 4.5 bilion ringgit. Bahan ekspor Sarawak meliputi gas cecair asli, balak dan produk kayu-kayuan dan komponen elektrik, manakala Sarawak mengimport pelbagai barangan dan jentera. Datuk Amar Awang Tengah berucap dalam majlis menandatangani deklarasi perjanjian persahabatan dengan wilayah Fujian China di Kuching dan seterusnya mewakili Sarawak menandatangani perjanjian itu bersama Naib Gubernur wilayah Fujian Hong Jie-shi. Majlis disaksikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggat Embas. Deklarasi itu bagi meningkatkan hubungan dua hala antara penduduk di wilayah tersebut dengan Sarawak selain memperkasa kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, sains dan teknologi, kebudayaan, sukan, kesihatan serta pendidikan. Sementara itu, Naib Gubernur wilayah Fujian, Hong Jie-shi, turut mempelawar pelabur dari Sarawak untuk berkunjung dan melabur di wilayah berkenaan yang mempunyai populasi sebanyak 37 juta penduduk. Terdahulu, Persatuan Hokkien Kuching PHK menerima kunjungan delegasi yang diketuai oleh Naib Gubernur wilayah Fujian Hong Jie-shi di Kuching. Presiden PHK Datuk Richard Wee memberitahu perjumpaan ini bertujuan bagi mempererat hubungan antara wilayah Fujian dengan negeri ini dalam jalinan kerjasama bagi bidang pendidikan, ekonomi, pelancongan dan kebudayaan.
Katanya rombongan delegasi disertai oleh 6 orang itu seterusnya membuat kunjungan hormat ke atas kerajaan negeri selain menandatangani perjanjian persefahaman susulan daripada kunjungan lepas. Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui pemberita semasa pertemuan ringkas antara Persatuan Hokian Kuching bersama Naib Governor Wilayah Fujian Hong Jie-shi bagi menyambut kedatangan mereka ke negeri ini. Sementara itu, dalam ucapan balasnya, Hong Jie-shi memberitahu wilayah Fujian bersetuju bekerjasama selain bersedia menerima lawatan balas dari negeri ini ke wilayah tersebut. Beliau turut memuji masyarakat Cina di negeri ini kerana fasih berbahasa Mandarin dan ia memudahkan komunikasi antara sesama mereka. Kes hamil luar nikah di kalangan remaja di negeri ini menunjukkan penurunan daripada 4,078 kes pada 2013 kepada 1,872 kes dari Januari hingga September lepas. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah berkata, kadar penurunan kes hamil luar nikah menunjukkan perkembangan positif sekaligus mahu kadar itu terus diturunkan. Menurut beliau, sejak penubuhan Pusat Sehenti Remaja Hamil di 11 bahagian di negeri ini, agensi yang terlibat seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Agama Islam Sarawak, Jabatan Pendidikan dan Polis Diraja Malaysia PDRM serta peranan ibu bapa, pemimpin akar umbi dan pemimpin masyarakat selain ahli keluarga banyak membantu mengurangkan kes tersebut. Ujarnya semua pihak perlu mengembleng tenaga seperti mengadakan seminar, kempen dan bengkel untuk memberi kesedaran kepada golongan remaja seperti pelajar sekolah mengenai hamil luar nikah. Datuk Dr. Fatimah berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU di Kuching. Dalam pada itu, pihak kementerian akan bergabung dengan SDNU untuk mengadakan satu seminar mengenai hamil luar nikah di Kapit esok. Sebelum ini, seminar yang sama telah diadakan pada 14 hingga 16 Oktober lalu untuk golongan pelajar. Angka kematian akibat kemalangan jalan raya dijangka mencecah 10,000 kematian pada tahun 2020 sekiranya tiada program keselamatan jalan raya yang menyeluruh dilaksanakan di negara ini. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Pengguang Manggil berkata, tanpa pendekatan intervensi atau program tambahan diperkenalkan, kematian akibat kemalangan jalan raya dijangka meningkat sebanyak 56% di antara 2010 dan 2020. Katanya golongan belia pada umur 16 hingga 25 tahun merupakan penyumbang kepada 1/3 daripada jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya. Jelas beliau, hakikat itu amat menyedihkan kerana negara kehilangan lebih 6,000 nyawa akibat kemalangan jalan raya setiap tahun dan mendatangkan kerugian lebih 8.3 bilion ringgit kepada negara berdasarkan statistik kematian tahun lalu. Datuk Dr. Pengguang berkata demikian dalam majlis perasmian kempen keselamatan jalan raya peringkat komuniti, sekolah, jabatan kerajaan di Dewan Masyarakat Beluru Bakung dekat Miri. Justru kesedaran masyarakat khasnya pelajar perlu dipupuk dalam mengamalkan budaya keselamatan jalan raya termasuk mengambil serius pemakaian topi keledar, tali pinggang keledar, hadapan dan belakang. Program itu katanya bertepatan dengan langkah intervensi yang digariskan pada tonggak strategik keempat Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2014-2020 iaitu pengguna jalan raya yang selamat dengan menekankan keperluan program keselamatan jalan raya berorientasikan hasil. Sebanyak RM500,000 diperlukan bagi menebus sebuah pusat senti kesihatan Human HIV di Sarawak. Pengarah Eksekutif Yayasan AIDS Malaysia Jasmine Halil memberitahu pusat yang julung kalinya ditubuhkan itu bertujuan menyediakan perkhidmatan pencegahan, rawatan dan penjagaan bersepadu HIV di negeri ini. Menurut Jasmine, pihaknya masih mencari lokasi yang sesuai namun berharap pusat itu nanti berdekatan dengan Hospital Umum Sarawak HUS sekaligus memudahkan pesakit HIV dan AIDS mendapat dan menjalani rawatan serta khidmat kaunseling. Beliau berkata demikian dalam taklimat media mengenai Majlis Malam Amal Kuching Gala MAF di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Malam amal Kuching Gala itu yang bertujuan mengumpul dana bagi yayasan itu akan diadakan pada 8 Disember depan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Antara pengisian program tersebut termasuk persembahan selebriti penyokong Reben Merah seperti Zainal Zain dan Daeng Nur Faizah serta pameran dan kempen derma darah dan pemeriksaan HIV secara percuma.
Seramai 16 penjawat awam antara 550 graduan menerima scroll masing-masing pada Majlis Convocation Universiti Negeri Swinburne Kampus Sarawak di Kuching semalam. Mereka adalah antara 20 pelajar perintis yang telah menyempurnakan program sarjana pengurusan sumber manusia yang diperkenalkan oleh universiti tersebut dengan kerjasama Institut Kepimpinan Perkhidmatan Awam Sarawak. 4 orang lagi telah menamatkan pengajian mereka di Melbourne bulan lalu. Turut menerima scroll masing-masing ialah kumpulan pertama graduan kejuruteraan kimia seramai 6 orang termasuk pelajar bidang bioteknologi Ong Shen Ping yang juga penerima anugerah graduan cemerlang Sarawak daripada Yayasan Sarawak. Menyempurnakan majlis convocation tersebut ialah Chancellor Universiti Swinburne Encik Graham Goldsmith yang turut disaksikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani. Para graduan terdiri daripada penuntut dari Malaysia selain dari 29 negara luar yang telah menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, sains dan reka cipta. Universiti Swinburne, kampus Sarawak yang mempunyai lebih 4,000 pelajar merupakan satu-satunya kampus cawangan antarabangsa Universiti Swinburne di Melbourne, Australia. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik, antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 12.30 hari, Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah mempengerusikan sidang media sambutan Hari Belia Peringkat Negeri 2016 di bangunan Baitul Makmur Petra Jaya Kuching. Manakala pada pukul 12.30 hari juga, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tong Lai mengadakan sidang media sempurna 11 BIM Iaga Transport Ministers Meeting 2016 di Hotel Pullman Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 2.30 petang, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Psikologi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak di Pustaka Negeri Sarawak Petra Jaya Kuching. Baik, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Peri bersama Ismail.